Selamat datang ke channel Cik Genas. Yang agak lama untuk berada dekat dalam kelas. Jadi apabila kita dah mulakan aktiviti ni, dia akan menyebabkan yang baru nak masuk tu akan ketinggalan. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, baru separuh saja. Kalau saya laksanakan tugasan tu, jadi nanti dia akan berlaku keciciran pada lagi separuh daripada jumlah murid yang sepatutnya berada dekat dalam sesi kelas Okey, boleh tak kita tunggu sehingga 11.40? Saya tak nak benda ni berlaku keciciran sebab bila kita dah mulakan dalam sesi breakout room tu, orang yang akan baru masuk tu dia akan tertinggal. Okey, jadi akan berlaku masalah sikit sebab cikgu terpaksa nak drag and drop nama orang yang baru masuk ke dalam grup yang telah pun dicipta. Okey. Okey, macam inilah. Kita cuba teruskanlah sebab saya tak nak tak nak panjangkan sesi pembelajaran kita. Nanti takutkan melarat darat seperti biasa. Okey, baik. Semua boleh tengok dekat ruangan chat. Saya baru saja masukkan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan cuba selesaikan bab yang ke-9 iaitu sumber semula jadi utama dan juga kerjasama ekonomi dunia. Jadi fokus kita pada hari ini hanya tertumpu pada dua subtopik iaitu 9.3 dan juga 9.4 iaitu kita lihat pada objektif pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan yang pertama menjelaskan melalui contoh kerjasama ekonomi antarabangsa berkaitan dengan sumber semula jadi. Sebenarnya kita dah sentuh benda ni pada sesi yang sebelumnya. Dan yang keduanya ialah merumuskan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Yang mana nanti dalam sesi yang seterusnya, untuk aktiviti yang seterusnya, saya akan pecahkan anda semua kepada 12 kumpulan. Okey, jelas Kalau jelas tolong angkat tangan, raise your hand. Anda akan ditugaskan dalam kumpulan masing-masing. Okey, ni tolong take note apakah tugas anda selepas ini. Okey, saya bagi tahu dulu fungsi breakout room supaya dia tak jadi kejutan pada awak. Tiba-tiba saya buat breakout room, awak terpisah dengan rakan-rakan yang lain. Okey, ini adalah satu kelebihan fungsi breakout room ni. Once saya dah pecahkan dalam grup, awak akan bergerak ke dalam kumpulan masing-masing. Jadi di sini hari ini, bermula daripada hari ini sampailah akan datang, insyaAllah kalau saya akan gunakan fungsi breakout room ni sebab nampak breakout room ni banyak sangat dia punya kelebihan dan juga advantage yang mana tadi dengan tingkatan 3, tingkatan 2 punya kelas saya cukup-cukup kagum dengan mereka punya pelibatan dan saya nak tengok prestasi tingkatan 3 pula bagaimana. Kalau tingkatan 1 dan tingkatan 2 boleh buat baik, saya rasa tingkatan 3 lagi baik apa benda yang dia boleh sampaikan. Okey, jadi fungsi breakout room ni nanti anda akan berada dalam kumpulan-kumpulan kecil. Kumpulan-kumpulan kecil tu akan ada tugasan dia iaitu, yang pertama dengar anda akan diminta untuk membuat sesi pembentangan tak lebih kurang 1 minit. Okey, lebih kurang 1 minit. Hanya wakil sahaja yang bercakap. Okey, hanya wakil sahaja yang bercakap dalam kumpulan tersebut, bukan dalam kumpulan tersebut. Selepas keluar daripada kumpulan tersebut. Okey, fungsi breakout room ni bila awak dah keluar berpecah dalam kumpulan-kumpulan anda, saya dah setkan masa. Okey, untuk bincangkan benda ni saya bagi lebih kurang 20 minit. Dalam tempoh 20 minit, awak berbincang sesama sendiri. Waktu ketika ini kita akan lihat beberapa kelebihan dia ialah pelibatan anda untuk collaborative 4C, collaborative communication, critical thinking dan juga kreatif. Okey, yang mana waktu ketika ini awak belajar untuk berkomunikasi sesama ahli kumpulan. Yang mana ahli kumpulan anda adalah secara rawak. Daripada 3 kelas ini, anda akan masuk secara rawak. Bukan saya yang tentukan. Boleh faham? Tolong angkat tangan kalau faham. Okey, baik. Jadi ada kemungkinan akan ada pelajar muslimi, muslimat
dalam kumpulan yang sama. Tak apa, jangan risau. Tak ada berlaku persentuhan. Apa yang saya nak ialah awak duduk dalam kumpulan tersebut, berbincang bersama awak. Topik dia ialah tajuk yang awak dapat adalah berdasarkan nama tajuk kumpulan. Jelas ya? Tolong angkat tangan kalau jelas. Okey, tajuk perbincangan ialah tajuk nama kumpulan. Saya terangkan bagaimana pelaksanaan dia nanti. Sebab takut nanti bila berlaku benda ni, tiba-tiba awak terkejut, lepas tu hilang terus daripada kelas. Ni saya takut awak dah tak nampak saya. Jadi awak hanya akan ada dalam kumpulan masing-masing. Jangan risau, tunggu je kawan-kawan masuk. Okey, jadi selepas awak dah bincang, kita ada lebih kurang perlibatan sepatutnya lebih kurang 80 hingga 90 orang. Bahagi dengan 12 kumpulan, awak akan ada lebih kurang, siapa boleh respon? Berapa orang satu kumpulan pun rata? Ya Allah, fail math pula. Siapa nak respon? Daripada 12 kumpulan, Yang ketujuh ego. 6 atau 7 macam ramai sangat tu. Pasti tak sampai kot. 6 ke? Nanti awak tengoklah ahli kumpulan awak masing-masing. Duduk bincang sama-sama. Okey, nanti lantik seorang ketua. Saya nak daripada ketua tu nanti selepas tempoh 20 minit, awak akan nampak dekat tajuk grup awak, dia dah start counting masa. 20 minit tu, selesai sahaja habis 20 minit, awak akan secara automatik akan kembali semula kepada ruangan Google Meet utama ni. Awak akan jumpa, nampak balik saya. Saya menantikan awak di sini. Boleh faham? Jelas? Tolong angkat tangan. Okey, Tania. Sekarang ni kita dah ada, alhamdulillah kita dah ada 56 orang. Saya rasa kita dah boleh mula untuk create group. Saya dah createkan group, jadi anda akan masuk secara random. Okey, secara random. Jadi keistimewaan dia pada hari ni lah dalam sejarah awak dapat duduk dalam kumpulan secara berasingan daripada kelas-kelas yang berbeza, duduk bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar pendapat dan cari jalan penyelesaian. Siapa yang nak bentangkan dan ada tak sesiapa yang nak bantu bentang untuk backup sekiranya perlu. Kalau tak perlu tak payah. Okey, jadi saya bagi masa 20 minit untuk setiap kumpulan bincangkan apa yang dia tahu berkaitan dengan tajuk 9.3 dan juga 9.4. Jelas ya? Kalau jelas tolong angkat tangan. Okey, baik Tania. Okey, kita akan jumpa lagi selepas 20 minit. Kalau ada masalah yang tak dapat masuk ke dalam grup tadi tu, tolong maklumkan di sini, okey? Ataupun jangan bagi dekat grup Telegram. Saya tak buka Telegram dah. Okey, kita akan mulakan 20 minit dari sekarang. Kalau ada saya berkesempatan, saya akan masuk mana-mana grup yang saya sempat. Okey, baik. Kita jumpa dalam grup nanti, insyaAllah. Okey, bye-bye semua. Jumpa dalam grup. Okey, di sini saya nampak ada 2 orang. Adam Ismadi dengan Ainur Syuhada tak dapat masuk. Saya tak pasti kenapa ni. Yang lain-lain dah boleh masuk. Tekan je accept. Nanti awak akan masuk secara automatik ke dalam grup yang saya dah cipta. Boleh mohon respon tak apa yang berlaku? Dia tak keluar button untuk masuk ke dalam grup ke? Macam nak masuk cikgu? Tak ada cikgu. Tak Tak ada. ada cikgu. Cikgu. Tak ada cikgu. Kenapa pula ni? Okey, dapat tak? Ni tak ada cikgu. Tak ada juga. Apa yang tak kena ni? Tadi dengan tingkatan 2 okey je, tak ada masalah. Alamak. Okey, sekejap. Sebab ada 2 orang ni. Adam Ismadi dengan Ainur Syuhada. Boleh tolong respon tak? Adam Ismadi dengan Ainur Syuhada. Adam Ismadi dengan Ainur Syuhada. Boleh tak keluar dulu sekejap daripada Google Meet ni? Sebab dekat sini saya tengok error dekat sini. Dia kata tak boleh nak bagikan tugasan pada Adam dengan Ainur Syuhada. Okey, bagi ruang pada saya nak masukkan dulu yang rakan-rakan yang lain. Okey, ada seorang lagi iaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal pun minta tolong keluar dulu sekejap 11.50 masuk balik. Saya nak assignkan dulu pada yang lain-lain. Muhammad Iqbal tolong bagi respon. Okey, di sini saya dapat lihat ada lagi baki yang masih lagi belum dapat masuk ke dalam grup. Ada masalah ke yang belum dapat masuk dalam grup ni? Okey, Adam Ismadi dah dapat masuk kan? Dapat tak grup? Kalau tak Dah dapat cikgu. dapat okey baik. Terus masuk dalam grup 20 minit lagi kita jumpa balik. Cikgu. Ya saya, kenapa? Ni yang ni bukan grup dia. Ini bukan. Ini paparan utama. Maksudnya Adam Saya belum tak dapat masuk lagi grup. Saya tak dapat masuk lagi grup. tak dapat lagi Tak dapat lagi. Adam punya ID memang tak dapat nak assign dah. Adam ada baca nota daripada saya dekat dalam grup Telegram tak? Saya minta tolong untuk update dulu Google Meet. Dah update ke? Google Meet.
Ya. Google Chrome Oh. tu tolong update dulu sebab rasanya mungkin fungsi Google Meet Adam tak update lagi. Oh, jap. Saya update jap. Okey, baik. Tak apa, kalau kena left pun tak apa. Nanti masuk balik Baik, cikgu. Fahim Najwan, mana Fahim? Kenapa tak masuk grup lagi Fahim? Ada masalah ke? Akhi Akhtar? Ya, cikgu. Ada masalah ke? Dah dapat grup ke belum? Belum. Belum. Okey, baik. Sorry, cikgu. Okey, Khairin Zafran pun tak dapat lagi kan? Saya dah assign group. Cuba tengok dekat ruangan aktiviti tu untuk terima accept. Kemudian boleh masuk dalam grup. Khairin ada masalah ke Khairin? Okey, Ain Nur Syuhada. Ain dah update Google Chrome tak? Dah cikgu. Ain dah update Google Chrome? Dah. Tapi tak ada. Ain pakai apa? Pakai telefon ke komputer atau laptop? Telefon. Saya rasa mungkin ada masalah sedikit lah berkaitan dengan penggunaan telefon ni sebab yang rakan-rakan yang lain lebih kurang 60 orang semua dekat dalam grup masing-masing dan saya tak boleh nak assign nama Ain masuk ke dalam mana-mana grup. Jadi tunggu kat sini je lah Boleh? Baik cikgu. Tunggu je, tak apa. Nanti kita dengar perbincangan mereka nanti. Okey, terima kasih cikgu. Ya, sama. Hello. Ilan? Oh, Ilan. Apa? Asal ada 3 orang je tu? Tak, dia breakout room tu. Breakout room tu apa? Kena tengok Chrome tu, Ana tak tahu. Oh, okey. Dia ada macam kelas-kelas sendiri. Tapi dalam satu meet lah. Dia kata nanti cikgu invite. Tak tahu lah. Host could invite. Okey. Rahman, Idlan Dandi, Muhammad Naim baru masuk Cikgu. Cikgu. Tadi saya dah Cikgu. tunggu, tak ada invitation. Awak seorang je ke? Kawan-kawan yang lain semua dah ada dekat dalam grup. Jadi saya dah tak boleh nak assign awak masuk grup sebab lagi 10 minit dia orang akan kembali ke dalam room utama ni. Jadi awak tunggu je lah dia orang kembali ke sini. Dan Baik, cikgu. dengar perbentangan daripada wakil-wakil ahli kumpulan nanti insyaAllah Baik, cikgu. Nanti untuk kelas yang akan datang jangan lewat tau sebab nanti kita dah mulakan. Awak dah tak boleh nak masuk dalam grup lagi dah. Okey? Baik, cikgu. Baik. Baik. Boleh cikgu. Sorry, cikgu. Okey, kita tunggu lebih kurang dalam 20 saat lagi semua kawan-kawan kita akan datang balik ke sini. Baik, cikgu. Maaf lambat, cikgu. Okey, baik. Alhamdulillah rasanya semua dah berjaya kembali ke ruang utama Ada lagi ke yang tertinggal kat dalam room ni? Risau takut dia tertidur kat dalam room ni. Ada lagi. Ifat Azizi, Ihsan, Nur Aisyah Farhani. Ni kenapa ni tertinggal kat dalam room ni? Okey, nanti tanpa melengahkan masa, saya akan jemput kumpulan by kumpulan untuk membuat pembentangan terhadap tajuk-tajuk yang telah pun diperolehi oleh kumpulan masing-masing. Jangan lama-lama sangat. Anda diberikan lebih kurang dalam tempoh 1 minit setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan bersama. Okey, jadi sekarang wakil yang pertama kita akan ikut urutan iaitu bidang kerjasama ASEAN. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, baik, silakan kumpulan ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada wakil kumpulan ASEAN akan membentangkan tentang kerjasama ekonomi iaitu ASEAN. Kerjasama ekonomi serantau kerjasama ekonomi serantau ditubuhkan pada tahun 1967 dengan maaf cikgu, saya sedikit gagap sebab tak terima maklumat cukup. Okey, tak apa. Silakan. Kalau ada rakan kumpulan lain nak tambah pun tak ada masalah. Silakan. Daripada kerjasama ekonomi itu juga dianggotai oleh 10 buah negara Asia Tenggara iaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Kemboja, Brunei Darussalam dan Laos. Antara tujuan pertumbuhan ekonomi antarabangsa ASEAN ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial serta kebudayaan di kawasan ASEAN lewat supaya bersama guna memperkokoh
landasan masyarakat ASEAN Tenggara yang damai dan sejahtera. Yang kedua, bekerjasama dengan lebih efektif supaya dapat meningkatkan pemanfaatan pertanian serta industri, memperluas perdagangan serta penggalian komoditas internasional. Selain itu, kerjasama ASEAN juga dibentuk untuk perbaikan sarana komunikasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN Tenggara. Ia juga menggalakkan kerjasama dalam pelbagai bidang antara negara anggota seperti pendidikan, pelancongan serta penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Baik, itu sahaja yang saya ada. Okey, baik. Terima kasih daripada Muizzuddin atas pembentangan berkaitan dengan ASEAN. Okey, kejap saya pula sakit tekak. Okey, baik. Minta maaf sebab saya sebenarnya dah hampir kehilangan suara kerana semalam saya ada sesi pencerapan bersama Jemaah Nazim yang mana ada 2 orang pegawai daripada KPM turut bersama dekat dalam sesi kelas PDPR saya, yang mana saya dah mula bercakap daripada seawal jam 8.30 pagi sehinggalah kami berhenti pada jam 1.30 tengah hari. Jadi dah hampir setengah hari saya bercakap tak berhenti, suara pun nak hilang dah. Okey, minta maaf ya. Okey, baik. Tahniah Muizzuddin atas pembentangan berkaitan dengan bidang kerjasama ASEAN. Okey, ini adalah antara salah satu contoh kerjasama Malaysia dan juga ekonomi-ekonomi antarabangsa yang mana kita dapat lihat tadi, ASEAN yang dianggotai oleh 10 buah negara. Okay, jadi kita melakukan kegiatan ekonomi di antara ke-10 buah negara ni. Ni kena tahu kita, siapa boleh respon? Masa tingkatan 1 dulu kita belajar ada berapa buah berapa buah negara di Asia Tenggara? Siapa ingat lagi masa tingkatan 1 dulu? Okey, tahniah Nakib Yusof. Bagus. Okey, kita ada 11. Yang tak ada kat sini negara apa? Siapa nak respon? Siapa yang perasan? Negara apa yang tak ada ni? Bagus Nakib Yusof. Iaitu negara Timur Leste. Timur Leste ni sebenarnya dia baru masuk dalam Asia Tenggara. Okey, saya hanya akan ulas untuk tajuk ASEAN je sebab saya tak nak nanti dia akan makan masa yang panjang. Kita dah hampir 12 minit. Okey, jadi kita teruskan dengan kumpulan yang seterusnya iaitu segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan juga Singapura ataupun dikenali dengan kerjasama IMSGT. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan wakil kumpulan tersebut untuk membuat pembentangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili grup saya untuk membentangkan tentang segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura atau dikenali sebagai IMSGT. Ia merupakan kerjasama segitiga pertumbuhan IMSGT yang ditubuhkan pada tahun 1992 meliputi kawasan Kalimantan Barat, wilayah Riau, Sumatera Selatan, Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan dan Singapura. Menggalakkan kerjasama dalam bidang ekonomi seperti pelaburan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan pelancongan. Ia merujuk kepada kerjasama yang memajukan sebahagian atau sub-wilayah sesebuah negara yang berjiran di dalam ASEAN. Ia merujuk kepada kerjasama ekonomi beberapa buah negara ASEAN iaitu yang tadi saya katakan di antara macam mana lupa kat tadi lah. Okey. Apa-apa. Teruskan. Ada lagi ke Irfan? Itu saja lah. Itu saja. Okey, terima kasih kumpulan yang membentangkan berkaitan dengan segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Okey, dapat dilihat di sini, awak cuba bayangkan sebenarnya kerjasama ini melibatkan segitiga. Okey, kita tengok cuba bayangkan secara fizikal kedudukan negara yang terlibat tu dalam bentuk segitiga ni. Kau jangan kata apa Illuminati ke apa, jangan ni adalah wujudnya kerjasama segitiga antara pertumbuhan contohnya seperti Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Tapi Malaysia pun tidak melibatkan keseluruhan negara kita, hanya melibatkan contohnya seperti Johor, Pahang, Melaka dan juga Negeri Sembilan sahaja. Okey, baik. Tahniah Muhammad Irfan atas mewakili kumpulan IMSGT.
Okey, seterusnya saya jemput yang seterusnya, segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan juga Thailand, iaitu IMGT. Silakan. Baik Igu. Dengar Igu. Dengar, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand atau lebih dikenali sebagai IMTGE. Ia ialah kerjasama segitiga pertumbuhan yang ditubuhkan pada tahun 1994. Luas segitiga pertumbuhan ini lebih daripada 200,000 km persegi, dianggotai oleh 10 buah wilayah di Sumatera, 8 buah negeri di Semenanjung Malaysia iaitu Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Melaka, Selangor dan Pulau Pinang dan 14 buah wilayah di selatan Thailand. Bidang fokus utama ialah pertanian dan industri asas tani, pelancongan, produk halal dan perkhidmatan. Antara keuntungan atau faedah yang diperoleh daripada negara-negara yang bekerjasama dalam IMTGT, negara-negara terbabit saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran modal, perkongsian teknologi dan tenaga manusia dengan lebih bebas, adil dan telus. Pembangunan sumber yang sedia ada seperti sumber maritim, sumber mineral, petroleum dan gas asli, sumber perlancongan dan lain-lain membolehkan penduduk menikmati limpahan pembangunan di kawasan-kawasan yang berjiran dan peningkatan aktiviti perdagangan di peringkat intra-ASEAN. Itu saja. Itu saja. Okey, baik. Tanya Aiman Yusof ataupun pertanyaan, saya rasa maklumat Aiman ni lebih banyak ni. Jadi boleh take note semua berkaitan dengan apa yang disampaikan. Baik, saya tak nak melengahkan masa lagi. Kita teruskan kepada saya nak tanya dah, tadi awak dengar suara saya jelas ke tidak? Jelas Ibu. Jelas kan? Jelas, cikgu. Ini mic saya ni tercabut daripada tempat kedudukan dia. Okey, saya menjemput seterusnya kumpulan yang akan membentangkan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik ataupun dikenali dengan nama APEC. Silakan. Cikgu boleh dengar ke? Boleh. Jelas. Silakan. Okey, pertama APEC ni didirikan pada tahun 1989 sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan untuk menggerakkan anggota maju. Kedua, kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC ni adalah sebuah kumpulan ekonomi yang memfokuskan kepada mempromosikan dan memfasilitasi pertumbuhan perdagangan dan ekonomi bagi 21 anggotanya. Ketiga, 21 anggota tak semestinya 21 negara. Setiap anggota dianggap sebagai ekonomi kerana APEC terutama berkaitan dengan urusan perdagangan dan ekonomi. Syura, ada lagi ke nak disampaikan? Cikgu ada, cikgu. Okey, silakan. Lokasi masyarakat berputar setiap tahun di kalangan negara-negara anggota dan sehingga 2011 satu tradisi yang terkenal melibatkan pemimpin menghadiri perpakaian dalam perpakaian kebangsaan di tuan rumah. Fungsi apa yang mempromosikan dan memudahkan pertumbuhan perdagangan dan ekonomi antara anggota kumpulan. Itu cikgu, terima kasih. Itu je. Okey, terima kasih Nik Dini Adriana Adriana. Okey, kita baru saja menaiki kereta api pantas Shinkansen . Okey, terima kasih atas pembentangan daripada ahli kumpulan APEC, Tania. Okey, baik, kita pergi kepada kumpulan yang seterusnya, iaitu pertumbuhan perdagangan dunia ataupun World Trade Organization ataupun dikenali sebagai WTO. Dengan segala sukacitanya dijemput kumpulan WTO. Silakan. Okey. WTO ditubuhkan pada tahun 1945 dan melibatkan 164 buah negara. WTO merupakan sebuah pertubuhan yang ditubuhkan untuk menggalakkan perdagangan antar bangsa, mengendalikan sistem perdagangan global, berfungsi sebagai forum untuk rundingan perjanjian perdagangan, menyelesaikan pertikaian perdagangan antara anggota dan menyokong keperluan negara-negara sedang membangun. WTO menetapkan peraturan perdagangan antarabangsa, melaksanakan perjanjian perdagangan dan memastikan negara ahlinya memegang kepada perjanjian yang dimeterai. 3 badan utama WTO ialah Persidangan Menteri, Majlis Agung dan Ketua Pengarah. Okey, baik. Itu saja ke? Cikgu ada lagi.
Okey, silakan. Ibu pejabat WTO ni dekat Central William Rampart, Geneva dekat Switzerland. Okey, negara kita dan negara Indonesia, jiran kita, dia masuk dalam WTO ni pada 1 Januari 1995. Okey, baik. Ada tambahan apa-apa lagi? Tak ada Okey, jelas di sini kita lihat pertubuhan WTO ni adalah lebih luas yang mana dia ada meliputi 164 buah negara seluruh dunia. Jadi kita dah tahulah situ. WTO ni adalah satu organisasi yang cukup besar. Jadi ekonomi ini akan bergerak antara 164 buah negara ini. Okey, tahniah kepada kumpulan WTO. Seterusnya kepada kerjasama yang terakhir iaitu Kesatuan Eropah ataupun EU. EU kan? Okey, EU. Silakan. European Union. Okay, Kesatuan Eropah merupakan satu kesatuan antarabangsa yang dianggotai oleh kebanyakan negara di Eropah. Pertumbuhan berdaulatnya Komuniti Ekonomi Eropah diasaskan pada tahun 1997 melalui Perjanjian Rom. Perjanjian Maastricht 1992 melihatkan banyak perubahan dalam pertumbuhan ini, terutama dalam hal ehwal kewangan, politik dan juga pengenalan nama Kesatuan Eropah. Jumlah keluaran dalam negeri kasar setiap negara ahli Eropah adalah terbanyak di dunia, iaitu sebanyak 11.6 trilion euro. Status bagi Kesatuan Eropah ialah pertumbuhan serantau yang terbesar di dunia. Okey, sejarah dan asal-usul Kesatuan Eropah ialah usaha-usaha untuk menyatukan negara-negara di Eropah telah berlaku beberapa kali dalam sejarah benua ini. Usaha ini bermula dengan Empire Rome, Empire Frankish, Charlemagne, sehinggalah Napoleon dan penaklukan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Okey, antara negara yang dianggotai dalam Kesatuan Eropah ini ialah Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sweden dan United Kingdom. Ibu negara bagi lokasi Kesatuan Eropah ialah di Brussels, di Belgium. Itu saja ke? Okey, baik. Tahniah Luqman Hakim atas siri pembentangan. Okey, di sini saya nak ulasan dulu untuk aktiviti kita dalam 9.3 ni. Okey, soalan-soalan ini memang akan keluar dekat dalam peperiksaan. Jangan anggap kata takkanlah keluar ini memang keluar ni. Tapi dia akan keluar secara terpilih. Jadi apa yang penting ialah anda tak perlulah nak kena ingat semua negara ni. Okey, tak perlu nak ingat semua negara. Yang paling utamanya ialah awak hanya perlu ingat negara-negara yang macam contoh tadi, segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan juga Singapura ataupun singkatan IMSGT. Apa yang dia buat. Okey, jadi peringkat macam tu je lah. Tak perlu sampai macam tadi, macam contoh. Okey, tak apa, saya nak ulas yang contoh Kesatuan Eropah. Iaitu Luqman Hakim tadi menyatakan ada 28 buah negara. Awak tak perlu ingat semua tu. Okey, jadi hanya tahu Kesatuan Eropah ini terlibat dengan sektor ekonomi yang macam mana dengan Malaysia. Boleh faham ya? Kalau boleh faham, tolong raise your hand. Jelas Okey, baik, tahniah. Okey, rasanya kita boleh bergerak kepada aktiviti yang seterusnya iaitu 9.4 kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Kita mulakan dengan kumpulan yang akan membentangkan berkaitan dengan buruh asing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak bentang semua kan? Tak. Saya ingat begini. Okey, silakan. Okay, saya akan bentang buruh asing. Kemasukan tenaga buruh asing dari sesebuah negara ke negara yang lain untuk menampung keperluan tenaga buruh seperti sektor pertanian, peladangan, perkilangan, pembinaan, pembuatan dan perkhidmatan. Kat sini kita ada 3 sektor. Yang tu kamu dapat lah, pertanian, peladangan, perkilangan
pembinaan, pembuatan dan perkhidmatan. Untuk yang poin kedua, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Yotzain berkata negara kita mempunyai hanya 28% pekerja berkemahiran tinggi dan sasaran tahun ini adalah untuk meningkatkan jumlah pekerja untuk mahir kepada 35%. Dia nak naikkan 70% lagi untuk tingkatkan kemahiran pekerja ni. Kita kena cari pekerja yang baru lah. Termasuklah tenaga buruh profesional seperti pengurus, jurutera dan doktor perubatan kebanyakannya berasal dari negara maju. Okey. Itu je ke, Akil? Ada lagi cikgu. Okey, silakan. Tenaga buruh yang kurang mahir kebanyakannya berasal dari negara membangun. Ini kerana negara membangun lebih menerapkan penggunaan teknologi berbanding tenaga buruh itu sendiri. Itu je. Okey, tahniah. Tahniah kepada kumpulan yang menerangkan berkaitan dengan buruh asing. Sedikit saya nak minta bukan pandangan. Nak minta perhatian anda semua ialah awak kena faham kena faham apa bezanya buruh asing ni, yang ada istilah buruh asing mahir, buruh asing separa mahir dan juga buruh asing tidak mahir. Dia ada kategori dia tadi, seperti yang profesional dan juga tidak profesional. Yang mana seperti yang Akil terangkan tadi, kita sedang dalam cuba untuk meningkatkan peratus peningkatan buruh asing yang daripada berapa tadi, 28% kepada 35%. Sebenarnya sebab kita nak mengelakkan daripada negara terpaksa membayar kerja kepada buruh-buruh yang tak reti. Jadi bila mana kita dapat masukkan buruh-buruh asing daripada negara luar, mereka ni kalau boleh kita nak yang dah memang ada pengetahuan. Okey, bukan tiba-tiba yang jenis datang-datang bawa masuk ke negara kita tak reti nak buat kerja. Jadi terpaksa mula daripada bawah. Jadi kita akan rugi daripada situ. Okey, rugi dari segi masa, rugi dari segi tenaga pakar. Jadi apa yang berlaku ialah orang yang mahir nanti dia terpaksa mengajar orang-orang yang tak mahir ni. Jadi di situ dia akan mengambil masa yang begitu lama. Okey, begitu lama. Macam contohlah, kita nak buat macam contoh kita nak buat pembinaan bangunan, bangunan-bangunan tinggi. Tiba-tiba yang datang kerja nak gaul simen pun tak reti. Nak ikat bata tak reti, nak buat welding besi tak reti. Jadi satu kerja pula golongan separa mahir ni terpaksa mengajar golongan bukan mahir. Mengambil masa lebih 2 minggu hingga sebulan. Jadi kerajaan akan rugi sebab kita terpaksa bayar pula kepada mereka. Walaupun dia datang, dia masih belum lagi bekerja, dia baru nak belajar bekerja, jadi rugi. Di sini dia nak tingkatkan lagi. Okey, boleh faham kita teruskan kepada kumpulan yang seterusnya, iaitu pemindahan teknologi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tengok dekat pemindahan teknologi. Menggalakkan pemindahan teknologi terutamanya antara negara maju dengan negara membangun melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui pembelian terus barangan moden, melalui pembelian mesin, jentera serta peralatan lain dari luar negara. Maksudnya, contoh kalau negara Jepun tu dia menghasilkan jentera, so negara kita beli daripada negara dia. Yang kedua, pembelian equity. Syarikat asing memiliki equity atau saham dalam syarikat tempatan dan melatih pekerja-pekerja tempatan dalam syarikat tersebut. Okey, ada lagi ke? Kita pun ada ada lagi. Perjanjian pelesenan ialah syarikat tempatan dia jadi pengedar produk keluaran syarikat asing ataupun perjanjian pelesenan macam kontrak antara dua pihak iaitu pemegang lesen dengan pemberi lesen. So pemegang lesen ni dia dapat akses untuk jual balik produk pemberi lesen ni. Biasanya pemberi lesen ni buat macam ni sebab macam nak komersialkan produk dia lah. Lepas tu peraturan paten dan cap dagang. Cap dagang ni trademark, macam tanda lah untuk bezakan produk kita dengan produk orang lain. Contohnya logo McDonald, Proton dan sebagainya. Peraturan paten cap dagang ni di mana syarikat tempatan keluarkan produk keluaran syarikat asing dengan gunakan jenama yang sama.
Last sekali, aliran sumber manusia, pekerja ataupun pakar asing dari luar negara, kita bawa masuk negara kita untuk bagi latihan sambil bekerja ataupun ajar lah pekerja tempatan kat Malaysia ni. Itu je. Okey, baik. Terima kasih kepada kedua-duanya, Puteri Maisarah dengan alamak. Siapa tadi seorang? Lupa dah pula. Boleh tolong respon tak? Siapa tadi? Afrina Ya, cikgu. Afrina dengan Puteri Maisarah kan yang bentangkan tajuk berkaitan dengan pembinaan teknologi. Okey, di sini saya nak ulas sikit. Sebenarnya tajuk-tajuk yang 9.3, 9.4 ni ada kebarangkalian dia akan keluar dekat dalam soalan-soalan berunsurkan esei. Okey, jadi sebenarnya tajuk-tajuk yang belakang ni adalah tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kebat. Jadi sebab itu saya cuba untuk membenarkan awak untuk berbincang supaya awak dapat mengeluarkan idea dan awak baca sendiri benda tu, bukan daripada saya. Okey, jadi sekarang ini saya nak menarik perhatian sedikit berkaitan dengan pembinaan teknologi supaya awak nampak satu contoh yang mungkin boleh digunakan nanti untuk dalam waktu peperiksaan. Contoh pembinaan teknologi ini seperti yang tadi rakan awak nyatakan, contohnya seperti pembinaan teknologi daripada negara Jepun. Okey, saya bagi contoh. Pembinaan teknologi daripada bidang otomotif, negara Jepun membawa masuk teknologi mereka iaitu pembinaan kereta seperti Honda dan juga Toyota ke negara kita. Dia bina kilang. Jadi apabila kita dapat menjalinkan hubungan kerjasama di antara Malaysia dan juga Jepun, dia sebenarnya dapat banyak begitu manfaat dari segi kos, dari segi masa dan juga dari segi kepakaran itu tadi. Di mana kalau dulu seperti yang saya dah terangkan sebelum ini, kita nak beli kereta Toyota, nak beli kereta Honda ataupun sebagainya, Suzuki dan yang lain-lain, macam contoh daripada negara lain seperti kita ada Mercedes daripada Jerman, kemudian daripada negara-negara Eropah, kita terpaksa tunggu dalam tempoh yang masa yang lama. Tapi apa berlaku apabila adanya pembinaan teknologi ini, negara-negara itu membina kilang. Dia bina kilang tu dekat negara kita, jadi dia terus keluarkan produk tersebut daripada negara kita. Jadi di sini sebenarnya kita mendapat begitu banyak peluang pembinaan teknologi yang mana membekalkan sumber pekerjaan pada masyarakat setempat. Okey, itu sebagai contoh. Kalau boleh nanti kalau awak nak guna untuk peperiksaan pun silakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada hubungan perdagangan. Silakan. Hubungan perdagangan. Ya. Silakan. Hubungan perdagangan. Okay, bila kita bekerjasama dengan ekonomi antarabangsa dengan negara luar ni, dia akan buka peluang untuk menjalinkan hubungan perdagangan. Dari situ adalah kelebihan dan keistimewaan dia. Contohnya pengecualian cukai. Maksudnya tak payah bayar cukai lah. Lepas tu pengurangan tarif kuota. Tarif ni ialah cukai kerajaan atas barangan yang diimport. Kuota pula bilangan ataupun jumlah barang untuk dibuat lah. Lepas tu dan embargo. Embargo pula larangan untuk ekspor barang dagangan ke negara, ke sebuah negara. Faktor dia lah untuk keselamatan ataupun antara hubungan negara lah, untuk kawalan lah. Penting juga lah embargo ni. Okey, untuk hubungan perdagangan ada juga agensi-agensi yang uruskan perdagangan dekat Malaysia. Contohnya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun Ministry of International Trade and Industry, MITI, dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia atau Malaysia External Trade Development Corporation. Diorang yang uruskan perdagangan Malaysia, diorang yang promote, diorang yang control barang-barang dagangan lah, import dan ekspor. Okey, ada lagi kah? Tak ada. Ada? Okey, tahniah. Terima kasih kepada Nur Damai Husna atas pembentangan. Okey, saya nak tambah sikit. Tahu tak MITI? MITI ni dia memang sangat-sangat terkenal waktu zaman pandemik COVID-19 ni. Siapa tahu? Apa yang awak boleh kaitkan dengan MITI? Saya nak cuba tengok sikit ilmu pengetahuan anda masing-masing. Ada tak yang tahu berkaitan dengan MITI? Iaitu Ministry of International Trade and Industry. Ada tak? Tak ada. Okey. Ekonomi? Ya? Ekonomi je. Ya betul. Tahniah. Okey, tahniah. Terima kasih.
Okey, MITI ni sebenarnya dia menguruskan semua aktiviti perdagangan yang berlaku. Kalau kita tengok, kenapa nak kaitkan dengan pandemik COVID? Kalau kita perhatikan, semua barangan-barangan yang bergerak dekat dalam Malaysia kita sekarang ni, contohnya barangan daripada kargo, barangan-barangan daripada Shopee semua, yang orang yang nak hantar barangan tu, nak nak hantarkan produk, nak hantarkan dia punya hasil buatan dia, semua perlu minta dengan MITI ni untuk kelulusan rentas negeri ataupun rentas daerah. Itu yang saya nak kaitkan dengan pandemik COVID sekarang ni. Mana kita lihat kenapa kita dapat tengok begitu banyak pergerakan dekat atas jalan raya, kerana adanya golongan-golongan orang yang bekerja dalam ruang lingkup skop MITI ni tadi. Mereka mendapat kebenaran secara terus melalui surat tu, yang mana kita tengok sekarang ni dah jadi scammer pula kan. Dia jadi scammer, dia orang bukan MITI tapi ada golongan yang tertentu, mereka cuba mengaut keuntungan dengan cara mengeluarkan surat MITI secara tidak sah, secara palsu, dan dia digunakan oleh sebahagian daripada golongan-golongan yang bukan berperi kemanusiaan, tidak bertanggungjawab, menyalahgunakan fungsi surat MITI tadi. Sebagai contoh, saya nak tarik satu perhatian, iaitu berlakunya rompakan di negeri Melaka pada 2 atau 3 bulan yang lalu. Mereka ni merompak menggunakan surat MITI. Macam mana dia guna? Dia letak, dia pamerkan surat MITI tu dekat dashboard kenderaan dia. Jadi dia bebas melepasi kawasan SJR ataupun sekatan jalan raya. Jadi polis bila tengok, nampak, ada surat daripada MITI, silakan lalu. Nampak ada surat, lalu. Rupanya mereka ni adalah golongan perompak, yang mana dia dapat kebenaran merentas daerah, merentas negeri, dia pergi rompak rumah orang. Dah selesai rompak, dia rompak tempat lain. Akhirnya tertangkap. Ya, alhamdulillah lah. Jadi bila dah tertangkap tu, baru kita dapat tahu, rupanya ada orang lain cuba untuk memanipulasi kelebihan yang ada, iaitu surat MITI tadi untuk rentas daerah dan juga rentas negeri. Okey, itu saja. Okey, sekarang saya menjemput kumpulan yang akan membentangkan berkaitan dengan pasaran. InsyaAllah kita habiskan dalam tempoh 3-4 minit lagi, insyaAllah. Silakan, kumpulan pasaran. Pasaran. Pasaran membolehkan negara yang bekerjasama untuk meluaskan pasaran ekspor barangan keluaran negara masing-masing. Brazil mengeksport kayu balak ke beberapa buah negara seperti India, China, Vietnam dan Singapura. Lepas tu Rusia mengekspor arang batu ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun, China dan Turki. Info tambahan, kerjasama tersebut telah mewujudkan banyak kawasan pasaran baru yang berpotensi seperti Arab Saudi, Syria dan juga Iran. Okey, baik. Terima kasih tahniah kepada kumpulan yang membentangkan berkaitan dengan pasaran. Sedikit itu saya nak ulas berkaitan dengan kerjasama ekonomi ni antarabangsa ni, lebih kepada kita membuat perdagangan ataupun pasaran berkaitan dengan sumber semula jadi. Macam contoh seperti yang dah dinyatakan oleh Sarah dan juga Farhanin. Okey, minta maaf. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada kumpulan berkaitan dengan pelaburan. Silakan. Sekarang kepada pelaburan. Menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Terdapat dua jenis pelaburan, iaitu pelaburan equity dan pelaburan langsung asing atau foreign direct investment. Pelaburan equity merujuk kepada membeli saham dalam syarikat tertentu dan setelah itu memegangnya untuk mendapatkan kepentingan pemilikan yang boleh dijual kemudian untuk menghasilkan pulangan yang berpatutan bergantung pada objektif pelaburannya. Pada tahun 2020, pelaburan langsung domestik DDI menyumbang sebahagian besar dari sejumlah pelaburan yang diluluskan dengan sumbangan dengan sumbangan 60.9% atau 99.8 bilion ringgit, sementara pelaburan langsung asing FDI merangkumi baki 64.2 bilion ringgit. FDI melibatkan pembukaan operasi syarikat asing seperti syarikat kereta iaitu Honda, telekomunikasi seperti Samsung,
serta barangan elektrik seperti Toshiba dan elektronik di Malaysia. Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, China dan Singapura melabur di Malaysia dalam sektor elektrik dan elektronik, industri besi dan keluli, industri minyak dan gas serta sektor perkhidmatan. Malaysia telah mengalami berbagai tahap penutupan sejak Mac lalu dengan sekolah perjalanan antara negara dan perjumpaan sosial ditangguhkan untuk sebahagian besar tahun ini. Namun ada beberapa langkah untuk membuka kembali ekonomi secara perlahan terutama bagi individu yang diberi vaksin sepenuhnya. Baik. Okey, baik. Tahniah kepada Muhammad Syamil Rahman. Okey, begitu panjang tu. Saya tak perlu ulas lah. Dah lengkap dah ulasan yang diberikan oleh Syamil. Okey, tahniah. Terima kasih. Kemudian kita pergi kepada kumpulan yang terakhir, iaitu bahan mentah. Silakan. Tak ada ya? Okey, rasanya mungkin terlepas pandang kot. Ada satu kumpulan ni memang tak ada ahli rasanya. Okey, tak apa, saya terangkan berkaitan dengan bahan mentah. Kerjasama ekonomi antarabangsa telah pun dapat membantu sesebuah negara memperoleh bahan mentah daripada rakan dagangannya. Contohnya seperti Mexico dan juga Kanada adalah merupakan negara utama pengimport gas asli daripada Amerika Syarikat. Dan antara lainnya, kita dapat lihat China juga mengimport petroleum mentah daripada beberapa buah negara, antara contohnya Arab Saudi, Oman, Iraq dan juga Rusia. Jadi kita dapat lihat saling kebergantungan antara negara-negara ini dalam menjalinkan hubungan perdagangan, terutamanya dalam bahan mentah. Antara bahan mentah ni ada selain daripada petroleum yang kita dah belajar masa awal-awal tu, iaitu arang batu dan juga gas asli. Okey, jelas. Alhamdulillah kita dah pun berjaya menghabiskan tajuk bab yang ke-9 pada hari ini. Saya cuba refleksi sedikit apa yang kita dah belajar pada hari ini, iaitu tahniah kepada semua ahli kumpulan yang telah pun berjaya menghuraikan dan juga menjelaskan dua subtopik utama yang kita dah pun belajar. Okey, dengan gaya penyampaian awak, saya jelas dapat tahu memang awak dah berjaya faham dengan baik. Jadi melalui penyampaian yang dihasilkan daripada kawan-kawan juga, Alhamdulillah, dan saya mengucapkan jutaan terima kasih dan juga tahniah kepada anda semua. Kerana anda semua memang dapat melaksanakan tugasan dengan begitu baik, begitu cemerlang, dan sebenarnya saya amat teruja dengan situasi secara mengejut, ad hoc, dan awak dapat menyerap tekanan, dapat membina satu kumpulan, berbincang dalam tempoh yang singkat dan dapat membuat pembentangan dengan baik. Tahniah kepada anda semua. Dan kita tengok kepada refleksi sebelum penutup, anda telah pun berjaya menyatakan beberapa contoh kerjasama ekonomi antarabangsa, antaranya melibatkan negara-negara ASEAN, IMSGT, melibatkan kerjasama IMTGT, kemudian melalui APEC, WTO dan juga EU. Kemudian kita tengok kepada 9.4, iaitu kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa melalui kemasukan buruh asing, kemudian kemasukan pemindahan teknologi, perhubungan perdagangan, pasaran, pelaburan dan juga bahan mentah. Tahniah kepada semua, kita dah pun selesai tajuk bab yang ke-9 dan kita akan habis satu lagi tajuk. Ada tinggal lagi baki 2 lagi tajuk, iaitu sumber hutan dan juga amalan kitar semula di Malaysia. InsyaAllah kita akan laksanakan selepas cuti sekolah pada minggu hadapan. Okey, selamat bercuti semua. Kelas kita adalah kelas sesi yang terakhir untuk minggu ni, pada jam ini. Tahniah sekali lagi daripada saya semua. InsyaAllah anda semua tak boring untuk kelas-kelas yang akan datang. Kita akan cuba wujudkan environment yang macam ni. Seronok dapat dengar suara-suara yang tak pernah saya dapat dengar selama hari ni. Tahniah. Okey, sebelum kita tutup, ada sebarang soalan nak tanya? Silakan. Ada nak tanya apa-apa? Okey, boleh faham semua? Tolong angkat tangan. Raise your hand kalau faham. Okey, ni tak sabar nak tunggu. Dia tak sabar nak tunggu saya bagi salam ni. Sebab bila saya bagi salam, lepas tu bertalu-talu 70 orang akan respon masa yang sama. Okey, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa pada minggu selepas pembukaan hari sekolah nanti. Terima kasih atas kerjasama pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wa'as.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.